Assalamualaikum anak-anak sekalian, bertemu kembali. Kali ini Cik akan bincangkan satu tajuk yang mudah, iaitu sejatan. Jadi, apakah dia sejatan anak-anak sekalian? Ya, sejatan ialah proses, proses penukaran cecair kepada wap air. Proses penukaran cecair kepada wap air ataupun gas. Itu dipanggil sejatan. Di dunia ini hampir 90% wap air ataupun sejatan ini dihasilkan oleh laut, sungai, tasik dan sebagainya. Dan selebihnya 10% disebabkan oleh perpeluhan atau transpirasi oleh tumbuh-tumbuhan. Jadi sejatan ini penting anak-anak sekalian untuk memastikan kitaran hidrologi berlaku secara berterusan. Berapa faktor yang anak-anak kena jelaskan apabila menjawab soalan mengenai sejatan. Jadi faktor yang pertama ialah suhu. Cikgu akan jelaskan 6 faktor. Namun cikgu akan lebih dahulu menyatakan faktor-faktor tersebut. Tadi cikgu dah sebut yang pertama ialah suhu. Yang kedua ialah angin. Angin. Yang ketiga ialah apa anak-anak sekalian? Luas permukaan. Luas permukaan. Yang keempat ialah kemasinan air. Yang kelima ialah apa dia? Kelembapan bandingan. Dan yang terakhir ialah tekanan uap. Jadi, keenam faktor ini Cik akan jelaskan satu persatu anak-anak sekalian. Okey, anak-anak sekalian, faktor yang pertama ialah suhu anak-anak sekalian. Sebenarnya sejatan atau berkadar langsung dengan suhu. Semakin tinggi suhu, semakin tinggi kadar sejatan Sebab apabila permukaan air dipanaskan, maka suhu air akan meningkat. Bila suhu air akan meningkat, maka tekanan wap air ataupun keupayaan air untuk bertukar menjadi gas akan menjadi cepat. Jadi, semakin tinggi suhu air, semakin cepat kadar sejatan akan berlaku. Bermaksud, air yang lebih panas akan lebih banyak tersejat berbanding dengan air yang sejuk. Bermakna, suhu dan sejatan berkadar langsung. Suhu tinggi, sejatan akan menjadi tinggi. Okey, anak-anak sekalian, faktor yang kedua ialah angin. Cikgu tunjuk video angin Okey, daripada video tersebut kita dapat bayangkan bahawa angin anak-anak sekalian mampu menukarkan udara yang lembab di permukaan air dengan udara yang kering. Jadi, senang saja. Semakin laju pergerakan angin, semakin kuat laju angin, kadar sejatan semakin tinggi. Pernah tak anak-anak bayangkan pada musim tengkujuh, walaupun harinya hujan tetapi angin bertiup dengan kencang, baju kita masih lagi kering apabila kita menjemurnya walaupun tiada matahari. Disebabkan oleh apa disebabkan oleh tiupan angin yang kencang yang mampu meningkatkan kadar sejatan. Okey, anak-anak sekalian, dah 2 faktor cikgu jelaskan. Sekarang faktor yang ketiga ialah apa? Kemasinan air. Cikgu tunjukkan gambar laut dan juga gambar tasik. Laut mempunyai air yang masin. Tasik mempunyai air yang jernih dan tawar. Sebenarnya anak-anak sekalian, kemasinan air dengan sejatan berkadar songsam. Berkadar songsam. Semakin masin air, sejatan akan menjadi lambat atau rendah.
Okey, apabila air tawar ya, seperti sungai dan tasik, sejatan akan menjadi lebih cepat ataupun tinggi ya. Jadi ia berkadar songsang. Kenapa ya? Anak dah tahu, dah belajar dalam sains ya. Takat didih air masin berbeza dengan takat didih air tawar. Itu punca dia ya. Kenapa sejatan lebih rendah pada kawasan yang berair masin berbanding kawasan yang berair tawar. Okey, seterusnya anak-anak sekalian, faktor yang seterusnya ialah luas permukaan sesuatu badan air. Cikgu ambil contoh antara tasik dengan alur sungai. Agak-agak anak-anak sekalian, kawasan manakah antara dua tersebut akan cepat atau banyak sejatannya? Ya, mestilah di kawasan tasik. Apatah lagi tasik yang terdedah ya, yang tidak ada apa-apa yang boleh menghalang pancaran cahaya matahari. Jadi tasik yang mana luas permukaannya adalah lebih tinggi berbanding dengan alur sungai, maka sejatan di kawasan tasik adalah lebih tinggi berbanding dengan sejatan di alur sungai yang lebih sempit. Amat mudah ya anak-anak sekalian. Okey, seterusnya anak-anak sekalian, faktor yang kelima ialah kelembapan bandingan. Cikgu percaya anak-anak telah pun faham mengenai kelembapan bandingan ini dalam unsur cuaca dan iklim. Jadi, ia berkadar songsang dengan sejatan. Ya. Kalaulah hari itu kelembapan bandingannya adalah tinggi, bermaksud sejatannya adalah rendah. Ya, kadar sejatan akan menjadi rendah sebab tekanan dalam udara akan menjadi lebih tinggi berbanding dengan tekanan wap di permukaan air. Cikgu ulang ya. Tekanan wap di dalam udara adalah lebih tinggi berbanding dengan tekanan wap di permukaan air. Sebab udara telah pun menjadi hampir tepu sebab kelembapan bandingannya adalah tinggi. Tetapi jika kelembapan bandingan hari itu adalah rendah, bermaksud sejatan akan menjadi tinggi. Sebab apa? Sebab tekanan udara atau tekanan wap air dalam udara adalah rendah berbanding tekanan wap di permukaan air. Jadi sejatan akan menjadi tinggi apabila kelembapan bandingan adalah rendah. Sebab tu cikgu dah katakan ia berkadar songsang. Ya, anak-anak sekalian, jika tak jelas boleh tanya cikgu ya. Dan yang terakhir, yang terakhir ialah cikgu tinggalkan satu homework. Iaitu faktor yang keenam ialah tekanan wap. Jadi cikgu nak anak-anak berbincang dengan cikgu masing-masing faktor yang keenam ini, bagaimana faktor ini mempengaruhi sejatan. Okey anak-anak sekalian, selamat menjalani pembelajaran secara PDPR ya. Semoga anak-anak akan jadi lebih tabah dan tidak patah semangat ya. Bye.